Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, Anda tulis sendiri dalam ruangan komen. Pada pendapat Anda, memfitnah itu dosa atau satu permainan biasa? Pada pendapat Anda, dosa itu dosa kecil kah dosa besar? Pada pendapat Anda, mana lebih baik, buat mencuri atau memfitnah? Atau sama saja? Dan pada pendapat Anda semua, memang ahli politik ni kaki fitnah kah dah atau macam mana? Tak kiralah dia kerajaan kah, dia pembangkang kah, dia baru kah, dia dah tua kah, dia tahu bangka kah, dia tak tahulah. Yang pernah jadi Perdana Menteri kah, tak pernah jadi Perdana Menteri kah atau sebagainya. Adakah perbuatan memfitnah itu memang satu perbuatan yang harus ada sebagai orang politik? Adakah itu perlu menjadi satu kursus? Untuk menjadi seorang YB harus lulus jadi pemfitnah. Itu semua sebenarnya persoalan daripada netizen yang tolong Anda bantu tulis dalam ruangan komen. Ada netizen mengatakan bahwa mau jadi ahli politik ini, mau jadi YB ini ada dua syarat. Kata mereka dua syarat itu ialah pertama, YB itu ataupun calon itu mesti pandai menipu atau temberang. Apa pula pendapat kamu semua? Tolong tulis dalam ruangan komen. Adakah Anda setuju dengan pendapat netizen bahwa mau jadi bakal jadi YB ini mesti temberang? Paling pandai temberang lah, jual temberang, macam itulah. Yang kedua, adakah jadi YB ini mesti orang yang penipu? Tipunya apa? Tipu kempen lah kan, lain cakap lain dibuat. Dulu kempen cakap iya, tapi selepas itu tak pun. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, yang saya nak minta bantu Anda tinggalkan dalam komen ialah, adakah memfitnah itu satu perbuatan yang berdosa atau sebaliknya? Ataupun memfitnah itu bagi satu pihak tak berdosa, satu pihak lagi berdosa. Hanya orang-orang tertentu yang kalau buat fitnah dia berdosa. Hanya YB-YB tertentu di parti-parti tertentu yang kalau fitnah itu berdosa. Terutamanya dalam DAP lah kan. Orang selalu cakap kalau DAP yang buat fitnah itu dosa besar. Confirm masuk neraka kata mereka. Tapi kalau parti-parti tertentu yang buat fitnah, macam dinormalisasikanlah pula. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu kekalahan teruk. Satu kekalahan teruk oleh dua orang pemimpin dalam Perikatan Nasional dalam kes saman fitnah. Yang pertama, Muhyiddin Yassin kalah dalam kes DAP, dalam kes Lim Guan Eng. Diarah membayar 1 juta ringgit lebih gara-gara memfitnah Lim Guan Eng. Jadi sekarang ini, nak difikir-fikirkan pertanyaan asal tadi itu. Adakah perbuatan fitnah itu perlu sebagai seorang ahli politik? Perlu mengambil kelulusan. Ujian pemfitnah, lulus baru boleh jadi YB. Itu nomor satu lah. Yang kedua, kekalahan Perikatan Nasional ialah apabila seorang ahli parlimen, yaitu ahli parlimen kepala batas. Siapa namanya? Anda tahu siapa nama wanita itu? Yaitu Dr. Siti Mastura Muhammad. Yang mana telah pun kalah di dalam kes saman fitnah berkaitan dengan beberapa orang pemimpin terutamanya DAP. Beliau dibuktikan telah memfitnah 3 individu tersebut dan diarah membayar saman fitnah tersebut. Yang menariknya hari ini ialah tiba-tiba ada pula timbul kutipan derma bayar saman fitnah ahli parlimen kepala batas. Manalah kita tidak ketawakan. Memang melucukan kalau seseorang yang dianggap bersalah kerana memfitnah diarah bayar saman fitnah, tiba-tiba pula nak minta bantuan orang buat bayaran. Dengan kata yang lain, orang buat salah fitnah, orang buat dosa fitnah, jom kita kongsi fitnah itu bayar pula. Hari ini di dalam satu hantaran oleh Ahmad Nadir Eyob di dalam Harapan Daily, beliau menulis kutipan derma bayaran saman fitnah ahli parlimen kepala batas, dosa dinormalisasikan, dikongsi bersama. Jadi satu orang buat fitnah,
ramai-ramai kongsi dosa itu. Satu orang buat fitnah, ramai-ramai orang kongsi dosa itu, dan yang lebih penting lagi, ramai-ramailah membayar dosa itu. Ramai-ramailah pula membayar saman tersebut. Bukankah itu sesuatu perkara yang aku tak tahulah nak cakap apa lagi kan? Orang ni betul-betul mengejutkan sekali lah. Buat fitnah akhirnya minta orang bayar pula. Bagus juga lah buat benda tu kan. Fitnah, lepas tu orang yang tolong bayar. Gotong royong bayar duit saman fitnah. Nasib baiklah tidak pula mencuri lain orang yang dipenjara. Jangan sampai macam tu lah kan. Lain yang mencuri, lain yang dipenjarakan. Itu memang satu perkara yang lagilah dodol sekali lah kan. Aduh, lucu juga saya dengan berita kali ini lah. Manakah tidak kalau kutipan derma dibuat untuk bayar saman fitnah, ahli parlemen kepala batas, dosa dinormalisasikan, dikongsilah pula bersama membayar. Keputusan Parti Islam Semalaya PAS mengadakan kutipan mega bagi menampung pembayaran saman fitnah, ahli parlimen kepala batas Dr. Siti Mastura Muhammad kepada pemimpin DAP merupakan satu bukti bahawa PAS telah menormalisasikan dosa fitnah dan menyeru ahli PAS supaya ikut bersubahat mempertahankan fitnah yang mereka cipta. Surat rasmi yang dikeluarkan oleh pihak PAS melalui Setiausaha Agung mereka, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan, menyebut secara jelas bahawa ahli jawatan kuasa PAS setiap peringkat harus mengeluarkan sejumlah sumbangan mengikut kekananan perjawatan mereka di dalam parti. Kita takut nantilah kan perbuatan begini akan menjadikan perbuatan memfitnah itu menjadi biasa. Kenapa? Sudah tak takut lagi memfitnah sebab nanti ada tolong bayar. Itulah yang kita nak tegaskan di sini. Bila ini sesuatu yang dinormalisasikan, semua orang akan buat fitnah, terutamanya parti-parti politik. Nanti apalah, sudah buat fitnah orang bayar. Paling teruk lagi rakyat tolong bayar. Yang ini memang teruk. Kita tegaskan di sini jangan mulakan sesuatu yang jahat seperti ini. Seorang yang buat fitnah, orang lain yang bayar. Nanti orang akan terus buat fitnah. Sebab tak apalah nanti ada orang tolong bayar. Akan menjadi kebiasaan lah pula. Persoalan yang timbul di sini, kenapa kesalahan fitnah yang terbukti di mahkamah yang dilakukan oleh YB Mastura dipertahankan oleh PAS? Kesalahan fitnah beliau sepatutnya diambil tindakan oleh pemimpin PAS, bukannya mempertahankan beliau dengan mengarahkan kutipan derma pula. Kenapa PAS jelas mempertahankan suatu perkara yang dianggap dosa besar dalam Islam? Satu lagi persoalan yang timbul, perbuatan kutipan derma ini seolah-olah ingin mengheret ahli parti atau ahli PAS turut sama bersubahat dalam mempertahankan kesalahan dan dosa fitnah yang dilakukan. Kenapa pimpinan PAS sanggup mengheret ahli parti mereka menanggung dosa yang ahli mereka tidak lakukan? Tindakan PAS ini adalah bukti mereka adalah penyeleweng ajaran Islam sebenar dan hanya menggunakan agama untuk meraih keuntungan duniawi hingga sanggup menormalisasikan dosa fitnah yang jelas dilarang di dalam Islam, kata penulis ini di Harapan Daily. Kepada ahli PAS, sedarlah bahawa anda semua telah ditipu atas nama agama Islam oleh pemimpin anda. Ahmad Nadir Yob ialah Setiausaha Pertubuhan Pendidikan Intelek Warga Terengganu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.